Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Februari 2019 bersama saya, Mastura Malak. Tindakan Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad menerima penyertaan 7 bekas ahli Parlimen MP UMNO ke dalam Bersatu disifatkan mengecewakan. Dalam satu kenyataan di Facebook, Setiausaha DAP Selangor, Ronnie Lui mengingatkan Mahathir pernah berjanji tidak akan menerima anggota Parlimen UMNO sebelum pilihan raya umum lalu. Menurut Ronnie, beliau menjadi saksi janji Mahathir kerana turut mendengar dan berada di tempat itu lalu mempercayainya. Justru, tindakan Mahathir menerima bekas ahli Parlimen UMNO yang dianggap sampah oleh Ronnie benar-benar mengecewakannya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Pelik itu turut mempersoalkan adakah selepas ini Bersatu akan membawa lebih banyak katak dari UMNO dan bakal menyaksikan pengambil alihan Bersatu oleh bekas seorang UMNO. Mahathir semalam menerima kemasukan 7 MP bebas yang sebelum ini bersama UMNO ke dalam Bersatu. Mahathir menyerahkan kad keanggotaan Bersatu kepada Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Emrianti Samsudin, Ahli Parlimen Larut Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Syahabuddin Yahya, Ahli Parlimen Tanah Merah Datuk Sri Ikmal Hisham Abdul Aziz, Ahli Parlimen Mersing Datuk Sri Abdul Latif Ahmad, Ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih dan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rasul Wahid. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak membidas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Azmin Ali yang mempersoalkan kepintaran pengundi Melayu di Cameron Highland berbanding mereka di Semenyih. Dalam satu kenyataannya di Facebook, Najib mempersoal maksud yang diucap oleh Azmin, adakah beliau bermaksud orang Cameron Highland tak sebijak orang Semenyih atau sebaliknya. Sekarang ni 54,503 pengundi. 68% adalah orang Melayu. Tetapi ingat, ini bukan Melayu Cameron Highland. Ini bukan Melayu Pekan. Melayu Pekan pun dah faham dah. Saya nak tengok bosku datang atau tidak. Bercakap di Semenyih semalam, Azmin berkata pengundi Melayu di kawasan pilihan raya kecil itu tidak akan terpengaruh dengan kempen bosku Najib berbanding dengan mereka di Cameron Highland. Menteri Hal Ehwal Ekonomi itu juga menggambarkan Najib sebagai pencuriku dan mencabar bekas Perdana Menteri itu untuk berkempen pada pilihan raya kecil Semenyih yang dijadualkan pada 2 Mac ini. Anggota Jawatan Kuasa Pusat PAS Nik Abduh Nik Aziz hari ini tampil mengakui rakaman audio yang dikaitkannya dengan sebelum ini. Baik, dalam kenyataan panjang di Facebook hari ini, Ahli Parlimen Bacok itu berkata penafiannya sebelum ini dibuat selepas pimpinan PAS berkeras agar beliau berbuat demikian. Nik Abduh juga berkata keputusan untuk menafikan rakaman audio yang tular sekitar Mac tahun lalu itu mendapat restu Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Menceritakan peristiwa itu, Nik Abduh berkata beliau merujuk kepada beberapa pimpinan parti yang memahami isu tersebut dengan baik dan mereka memutuskan agar beliau menafikannya. Walaupun mulanya enggan dan menolak untuk menafikan, Nik Abduh berkata pimpinan PAS berkeras meminta beliau menafikan kerana menurut hujah mereka fitnah mesti ditutup. Untuk rekod, Nik Abduh sebelum ini menafikan rakaman audio yang didakwa mengandungi pengakuan penerimaan dana dari UMNO itu. Dengan beberapa pimpinan PAS turut mendakwa ia bukan suara Nik Abduh. Bagaimanapun, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan semalam mengesahkan rakaman audio itu mengandungi suara Nik Abduh. Baiklah, seterusnya Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menyifatkan rakaman suara kontroversi anggota Parlimen Bacok Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz sebagai perbincangan akademik. Dalam rakaman tu tadi Yudin pun ada mengesahkan adalah suara Nik Abdul. Boleh konfirmasi pasal tu? Saya tak tengok rakaman tu, tapi saya dimaklumkan dia lebih perbincangan akademik, perbincangan dari segi ilmu. Boleh tak boleh kita terima bantuan orang ni. Banyak orang berniaga lah. Ada orang berniaga.
Dalam perkembangan berbeza, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng yang pernah melabelkan Datuk Shahabuddin Yahya sebagai raksasa tetap dengan pendirian mengecam kenyataan ahli Parlimen Tasik Gelukor itu yang mencadangkan agar mangsa rogol mengawini pelakunya sebelum ini. Ini rujuk kepada kenyataan yang saya buat sebagai balasan apa yang disebut bahawa seorang mangsa rogol boleh kahwin perogonya. Tentu itu adalah sesuatu yang saya kecam. Hari ini saya pun kecam. Dan saya tidak tahu sama ada beliau masih memegang pendirian sedemikian. Mungkin soalan ini harus dijawab oleh beliau. Tapi apa perasaan Habib? Ada kawan baru? Saya dah sebut bahawa kawan yang saya ada semua sini. Sini semua kawan. Yang saya ulangi apa yang saya sebut. Sesiapa yang ada pendirian sedemikian bahawa mangsa rogol boleh kahwin perogonya supaya boleh buang kes, supaya tidak ada kes. Itu sesuatu pendirian yang dikecam. Saya rasa bukan saja oleh saya, tapi oleh semua di sini. Ini tak patut dibenarkan. Dan saya tegas dengan pendirian saya. So yang saya sebut tadi, saya tidak tahu sama ada beliau masih memegang kepada pendiriannya. Hari ini saya rasa soalan ini harus dijawab oleh beliau. Guan Eng berkata demikian ketika mengulas penyertaan Shahabuddin ke dalam Bersatu dan pendiriannya yang pernah melabel Shahabuddin sebagai raksasa. Pada persidangan Dewan Rakyat April tahun lalu, selaku ahli Parlimen UMNO, Shahabuddin berkata perkahwinan antara mangsa rogol di bawah umur dengan perogolnya mungkin boleh mengubati masalah sosial. Katanya walaupun rogol adalah jenayah, undang-undang tidak menghalang mangsa rogol daripada mengahwini dengan individu yang merogolnya. Ini menimbulkan bidasan yang meluas termasuk dari ahli Parlimen BN sendiri, manakala Guan Eng pernah mencadangkan kepada BN untuk memecatnya. Seterusnya, Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau bersedia bertukar parti lain jika parti komponen Pakatan Harapan seperti PKR, Amanah dan DAP belot dan tidak setia kepada negara. Tak risau ke? Sekarang mereka kerana UMNO kalah mereka join Bersatu. Dan kalau let's say the next time Bersatu kalah dan they join your party. Saya dulu parti UMNO, saya join dengan parti DAP, dengan parti Keadilan Amanah. Tapi kalau DAP Keadilan Amanah membelot dan tidak lagi setia kepada negara, saya akan tukar kepada parti lain. We are mobile, we are not fixed. Baiklah, sampai di situ saja. Jangan lupa layari laman web kami di www.kinitv.com/bm untuk mendapatkan berita terkini. Anda juga boleh layari kami di YouTube Kini TV. Sekian sahaja daripada saya, Masya Allah. Assalamualaikum dan salam hormat.